dalam bab ni lah. Kerana kalau nak ikut logiknya, ada orang marah bila saya sebut logik. Saya selalu sebut kat Jordan, saya nak sebut lagi kat sini. Kadang-kadang bila kita sebut logik, bila kita sebut akal, ada sahabat-sahabat kita yang kadang-kadang dia kata, agama ni bukan pakai akal. Kita jadi pelik. Kalau tak pakai akal, kita nak faham Quran macam mana? Kalau tak pakai akal, nak faham hadis macam mana? Orang yang belajar hadis, yang seakan-akan anti sangat dengan akal ni, saya nak tanya, ulumul hadis ataupun ilmu ilalil hadis, ilmu ilal, ilmu ulum hadis, cerita pasal hadis ni muttarid, cerita pasal hadis ni munqati', cerita pasal hadis ni mursal. Sahabat-sahabat, daripada mana ulama dapat ilmu-ilmu ni? Syarat hadis sahih kata para ulama 5 syarat. Adalatul ruwah, dhabtul ruwah, ittisalus sanad, adamus syuduz, adamul illah. Bukan semua syarat-syarat ni disebut dalam Quran. Adalatul ruwah ya, sebab ada ayat Quran sebut idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Okey. Tapi dhabtur ruwah ada sebut dalam hadis. Isyarat ada. Ittisalus sanad ada sebut dalam hadis. Adamus syuzuz ada sebut dalam hadis. Dalam Quran. Adamul illah ada sebut dalam hadis, ada sebut dalam Quran. Tak ada. Ini semua perbahasan akal. 90% daripada mustalah hadis, ulumul hadis, cara nak nilai riwayat adalah akal. Aqliyat. Menggunakan kanun al-ihtimalat, undang-undang kebarangkalian. Sesuatu hadis dihukumkan sebagai sahih kerana 90% ke atas kita yakin hadis itu diucapkan oleh Nabi berdasarkan kepada qarinah, bukti-bukti dan petunjuk-petunjuk yang boleh difikirkan dengan akal. Maka ulama-ulama hadis menggunakan akal. Ulama-ulama Islam menggunakan akal untuk memahami nas dan kadang-kadang untuk menilai nas. Saya dihentam dalam video masa tu kuliah dekat IQ. Cerita pasal apa? Cerita pasal Bahira. Saya bawa pandangan Az-Zahabi. Dia orang duk marah kat saya sampai duk kata mamak ni cari glamour. Aku bukan cari glamour, orang tanya aku jawab ah. Yang ni kamera-kamera ni pun aku tak minta, demo yang pasang. Kan? Orang tanya, kita jawab lah. Kita bukan saja nak bagi tahu, orang tanya. Bila kita sebut pandangan Zahabi, dia orang tak maki Zahabi, dia orang maki kita. Saya rasa dia orang tak kenal Zahabi tu siapa. Dia orang tak kenal Zahabi tu siapa. Komen bawah tu dia kata, inilah kata geng-geng muda ni tidak menghormati ulama-ulama silam. Kita kata Zahabi tu siapa kalau bukan ulama silam? Dengar dulu. Ni dengar pun tak ada. Baca tajuk kan. Tak apa. Az-Zahabi menggunakan akal mengkritik kisah tu. Habis tu salah ke guna akal dalam Islam? Tak salah. Allah Ta'ala banyak sebut dalam ayat Quran, afala yaqilun, adakah mereka tidak berakal? Afala yatadabbarun, adakah mereka tidak bertadabbur? Ulul albab disebut dalam Al-Quran. Itu semua menunjukkan Allah Ta'ala suka kita guna akal. Yang salah ni bukan guna akal, yang salah ni menyalahgunakan akal. Apa menyalahgunakan akal? Menggunakan akal pada perkara-perkara yang bukan perbahasan akal. Duk paksa akal fikir benda gaib. Inilah yang menyebabkan Mu'tazilah terpesong. Ala anil jadatil haq.
yang menyebabkan mereka terpesong daripada jalan kebenaran, sehingga mereka menggunakan akal memikirkan perkara-perkara ghaib. Kita ahli sunnah konsisten, yang mana akal boleh fikir kita fikir, yang mana akal tak boleh fikir, wa alaina taslim, kita terima saja selagi mana dalil itu benar.